Kami ni orang kata, "Oh lah kau dah sendu banyak-banyak cakap lah." Tak apalah, kita pun dah muak dah. Oh, soalan dia, Masya Allah. Of course, benda tu kita perlu menghadapi setiap perintangan yang berlaku dalam hidup kita. Kita kena face lah, jangan lari. Kita orang kenal dah lama dah kot kan. So benda ni saya rasa tak payah kot jadi isu macam macam tu kan. Pada mulanya agak payah juga sebab dia pergi waktu Covid. Alhamdulillah dari segi masa belum ada isu yang membabitkan masa. Tentu saya merasa sangat bersyukur kerja-kerja seni saya diiktiraf begini. Bila kita ada imbuhan daripada apa yang kita lakukan, semangat untuk kita. Inilah bom dia bagi ke aku. Macam ni? Ya. Dia bagi tunjuk aku macam tu. Ha? Aku cakap kenapa Maksudnya you dah move on lah dengan kontroversi-kontroversi yang ada ataupun melanda dengan diri you tu. Dah move on dah. Lepas saja terus keluar lagu. Tapi kita hold dulu, kita tunggu lepas raya baru kita bom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceriakan hari-hari Minggu anda bertemankan saya Awal Asyari dan saya Janani. Hari ini dah masuk pun puasa yang ke-6. Ya, kita mewakili semua warga kerja Melodi nak ucapkan selamat berpuasa kepada muslimin dan muslimat di luar sana. Semoga ibadah puasa kita ini diberkati dan sentiasa mendapat keredaan Allah. Dan juga kita nak mengucapkan takziah sebenarnya sebab baru-baru ni kita ada kehilangan seniman kita, ya, pemata seni kita, iaitu Allahyarham Abu Bakar Omar. Dan kita sedekahkan Al-Fatihah, semoga roh beliau tenang bersama penciptanya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Amin, amin, rabbal alamin. Kita ucapkan salam takziah kepada seluruh ahli keluarga dan juga peminat-peminat. Allahyarham. Apa-apa pun, kita yang hidup ni harus teruskan kehidupan kita seperti biasa. Dan kita akan start cerita kita minggu ni di Melodi dengan cerita tentang Kai Bahar yang baru je melancarkan album Zikir. Dengan cerita belum lancar lagi album dia dah pun terjual sebanyak 500 unit. Jadi satu pencapaian yang hebatlah sebenarnya kan. Tapi yang tu bukan yang menjadi perbualan kita. Yang menjadi perbualan kita adalah bibit-bibit percintaan antara Kai Bahar dan juga Nabila Razali. Nabila Razali pula? Ya, sebab dia cakap... Wani Asrita ke? Tak. Oh, bukan? Wani dengan orang lain. Sebab dia cakap bagi mini love. Abang confused sebab peminat-peminat nak canonkan diorang dua tu tapi tiba-tiba pergi kat situ pula. Yang mana tu yang tu? Yang Wani dulu bukan? Bukan, dulu dengan Nana. Oh, Nana. Abang confused lah yang mana satu. Kita saksikanlah cerita ni. Tanyalah Kai Bahar. Mana satu ni? Banyak pilihan Kai Bahar. Habis Hafiz Hamidun letak mana? Cing. Yang tu gaduh lah. Sempena bulan Ramadan Al-Mubarak ini, penyanyi popular Kai Bahar muncul dengan album zikir terbarunya, Damba Ketenangan. Dan difahamkan 500 unit telah pun habis terjual di salah satu platform e-dagang sejak minggu lalu. Syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini selesai majlis untuk pelancaran album Zikir Damba Ketenangan. Album ini mengandungi 5 alunan zikir dan satu lagu ekstra iaitu Perpisahan. Ini kerjasama saya dengan 7011 Music, Dr. Azrul Azlan, Rudy dan juga Nazri Syamil. Sebenarnya album ini dah dijual pun dah minggu lepas di Shopee. Alhamdulillah dengan 500 unit sold out. Disebabkan kita ada PKP, terhad sikit lah untuk nak pergi ke sana ke sini kan. Dan apabila dilonggarkan sikit, kita berkesempatan untuk pergi ke studio, nak buat muzik video, nak rakamkan vokal dan sebagainya. Dan itu pun memang tight gila lah. Mengambil masa yang sangat singkat dalam 2 hari macam tu untuk alunan zikir ni, dan juga muzik video dalam masa sehari. Sebelum ni Kai Bahar sinonim dikenali dengan menyanyikan lagu-lagu balada, dan sekarang dah menceburi dalam lagu ketuhanan. Apa perbezaan yang mungkin Kai Bahar boleh kongsikan? Untuk saya sendiri, saya rasa setiap tahun memang saya akan keluarkan single-single setiap bulan Ramadan. Bukan saya seorang saja, malah hampir semua penyanyi Malaysia ni akan terbitkan single ketuhanan macam tu kan. Perbezaan dia untuk lagu-lagu ballad yang saya nyanyikan mengikutkan saya punya rasa saya tersendirilah. Dan untuk album zikir ni saya lebih memerlukan bantuan daripada Dr. Azrul
surah Al-Azlan sendiri. Sebab benda ni saya rasa nak alunkan zikir ataupun nak dendangkan lagu-lagu tahanan ni kena perlu lebih serius lah. Sebelum tadi Kai Bahar ada menyatakan bahawa lagu perpisahan ni adalah untuk orang-orang yang tertekan. Adakah orang-orang itu adalah Kai Bahar sendiri ataupun lagu ni hanya ditujukan kepada orang-orang di luar sana? Sebenarnya bagi Kai sendirilah, masing-masing ada masalah yang tersendiri. Okay, sama ada benda tu dia nak carry berat ke atau tak. Untuk saya sendiri pun ada je masalah kan. Just think positif. Jangan banyak tengok gosip sini. Kurangkan tengok benda-benda yang negatif. Kita cuba survive diri kita ke arah yang lebih baik. Bercakap mengenai gosip, baru-baru ni timbul spekulasi di mana Kai Bahar meletakkan emoji love terhadap salah seorang selebriti wanita. Komen Kai Bahar sendiri. Okey, sebenarnya saya ni seorang yang sweet. Kat mana-mana orang akan komen kawan saya, Nabila Razali ke Wania Srita ke siapa. Sebab saya ni suka sweet-sweet macam tu kan semua orang. Tak kira ada lelaki perempuan ke, saya suka hantar gambar kucing lah kan, love, bunga. Dan itu adalah sekadar orang kata nak kongsi kasih sayang lah. Itu orang kenal dah lama dah kot kan. So benda ni saya rasa tak payah kot jadi isu macam macam tu kan. Kita memang tak bercinta apa pun. Terakhir buat peminat-peminat yang merindui Kai Bahar dan kini telah melancarkan album terbaru. Kepada semua kan ucapkan terima kasih sebab sentiasa support Kai. Dan jangan lupa untuk teruskan dengar alunan-alunan zikir dari saya dan juga single perpisahan. InsyaAllah jika ada kesempatan, ada rezeki, kita akan berjumpa di luar nanti. Okey? Kita rasa satu tanggungjawab pasal kalau kita tak bersuara, siapa nak bersuara? Begitu Alan dia, Masya Allah. Of course benda tu kita perlu menghadapi setiap rintangan yang berlaku dalam hidup kita. Kita kena face lah, jangan lari. Kita tengah menunggu untuk dipanggil di mahkamah. Submission akan diberi kepada pendakwa raya. Sudah sekian lama ku menunggu, kali terakhir bertemu setahun lalu. Bila bulan baru kau minta diri dulu aku sambutmu di malam tanggal 1. Ingat masa kita bersama singkat. Tiap malam aku nawai tu pasang niat. Mari nak rehat tingkatkan bergiat. Selagi ada kudrat, selagi sehat. Rasa syukur di dalam hati menyambut kehadiran bulan penuh suci. Tak terbayang indah meriah, semua berlumba tingkatkan ibadah. Marhaban, marhaban ya Ramadan, setahun sudah aku nantikan. Ku mengejar 1001 bulan, dampingi aku, kita sepasukan. Marhaban, marhaban ya Ramadan, sungguhku kelaparan, jiwaku sibuk bersantapan. Izinkan ku menyantuni Ramadan. Kurangkan yang pejam, tambahkan yang celik. Rantai yang direjam, jauhkan yang diherdik. Ada yang dikurang, ada yang dilebih. Gembira bersama, janganlah bersedih. Biar mataku ringan membaca, biar lidahku sering melafazkan cinta. Biar anggotaku rajin berusaha, doakan tahun depan berjumpa lagi kita. Marhaban, marhaban ya Ramadan, setahun sudah aku nantikan. Ku mengejar 1001 bulan, dampingi aku, kita sepasukan. Syahrul azim, syahrul mubarak, syahrul nuzulil Quran, syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul sabar wa musawwar, syahrul yusdadu fihi rizqul mu'min. Setahun sudah aku nantikan. Ku mengejar 1001 bulan, dampingi aku, kita sepasukan. Marhaban, marhaban ya Ramadan, setahun sudah aku nantikan. Ku mengejar 1001 bulan,
Dampingi aku, kita sepasukan. Marhaban, marhaban ya Ramadan. Ya Ramadan, setahun sudah aku nantikan. Ku mengajak 1001 bulan. Bulan aku, kita sepasukan. Ya, itu dia lagu Ramadan. Dendangan daripada Zizi Kirana dan juga Hafiz Hamidun. Jemput duduk. Pantang sebut seru je dah sampai dah nanti. Apa khabar Hafiz? Baik, alhamdulillah. Sihat, Zizi sihat? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Okey, lagu yang memang orang kata kena lah dengan kita punya tengah Ramadan ni yang berkonsepkan Timur Tengah. Saya rasa macam makan kat restoran Arab tadi. Kan. So, macam mana tercetusnya idea untuk lagu Ramadan ni dan bila dia dicipta? Kita buat, kita rakam sehari selepas AJL. Sebab Zizi sibuk, jadi masa yang ada lah sehari selepas AJL. So hari tu pun kita, saya cipta lagu dan bersama dengan Ultimate. So malam tu di studio, kita duduk sama-sama 3 orang. So kita... Baru nak tulis, baru nak tulis lirik, baru nak susun semua. Ya. Itulah panggil, orang kata material AJL ke sini. Itu awal yang cakap. Sehari selepas AJL terus ada idea. Tapi kan yang menariknya lagu ni sebab dia ada masukkan elemen rap dekat situ. Ya, betul. Jadi kita tanya, ini memang idea Hafiz Hamidun sendiri ke ataupun Zizi yang nak rap? Ni Zizi punya angkara ni. Mula-mula dapat lagu tu daripada Hafiz, dia memang full nyanyi. Kan Hafiz kan? Jadi bila dah bincang-bincang, cakap dekat Hafiz macam rasanya Hafiz nyanyi biar aku yang rap. Kita buat barulah macam tu. Idea lagu style baru macam tu untuk lagu Ramadan. So bila kita try, macam okey pula. So jalanlah kita panggil Ultimate, kita kerja sama-sama macam tu. Okey, penerimaan kita tanyakan lagu Ramadan ni selalunya lagu berkonsepkan ketuhanan, keislaman, Islamik dan sebagainya. Bila ada masukkan unsur-unsur rap ni, penerimaan peminat-peminat boleh terima ke ataupun mungkin ada komen-komen daripada mereka? Dia boleh diterima sebab apa yang ditulis di dalam lagu ni dia memang berkisahkan pasal Ramadan, apa kenangan kita di bulan Ramadan, apa yang kita patut hargai di bulan Ramadan. Jadi memang boleh diterima. Dia tak ada unsur-unsur lain. Cara pembawakan dia je yang lebih fresh kan? Kita selitkan rap je. Okey, macam mana untuk dah dilancarkan, dah boleh didengar ataupun boleh beli di platform-platform digital dan betul, dah ada dah semua dan video klip pun kita dah lancarkan 2 hari lepas. Di YouTube Zizi Kirana. Lagu ni lagu Zizi Kirana. Saya menumpang je. Ni lagu dia buat. Siapa punya lagu sekarang ni sebenarnya? Sama-sama lah. Zizi Kirana feat Hafiz Hamidun lah. Featuring je. Okey. Jadi kalau nak dengar, boleh dengarkan di YouTube, Spotify, Deezer semua ada. Semua dah ada di semua social media platform. Dan nantikan dia punya video klip official lah. Dah ada dah. Dah ada juga lah. Cepat betul. Sebelum habis Ramadan. Okey, jadi kita nak ucapan kata-kata sikit daripada Zizi dan juga Hafiz kepada peminat-peminat. Saya nak ucapkan selamat berpuasa kepada semua. Jangan lupa bulan puasa ni sambil-sambil kita bergembira, ingat yang tak bernasib baik itu ramai lagi. So kalau ada peluang kita buat amal ibadah. Zizi pula? Yang penting puasa santai je. Puasa santai. Terima kasih kita ucapkan. Jangan lupa untuk dengarkan lagu Ramadan dengan mereka berdua. Dan sekarang ni kita akan beralih ke cerita Dai Said. Ya. Nampaknya Dai Said dikatakan bebas di luar sana, berniaga, bergembira, bersukaria dan itu menjadi ketidakpuas hatian di hati netizen kerana kes dia masih lagi dalam perbicaraan. Jadi kita dapatkan tuan punya badan bulan-bulan baik ni, bulan-bulan puasa ni kita husnuzon je lah, kita tengok cerita ni. Tapi dia nak buat apa, takkan tak payah cari duit kan? Betul juga. Baru saja melancarkan single terbaru tempoh hari, terbaru Said Ikmal atau lebih dikenali dengan nama Dai Said telah muncul pula dengan produk biskut. Alhamdulillah. Tetapi menimbulkan tanda tanya. Kenapa Said kelihatan aktif seperti tiada apa yang berlaku sedangkan kes beliau sebelum ini masih lagi berjalan.
Terima kasih pada pihak Melody sudi untuk interview saya pada petang ini. Sebenarnya saya dah jual lama dah, 3 tahun lepas. Tetapi rezeki pada tahun ni alhamdulillah. Sebelum ni mak saya memang suka buat cookies lah. Saya bantu mama saya sambung legasi ni. Alhamdulillah kita dah jual sebelum launching, kita dah jual 12,000 unit. Alhamdulillah. Allah bagi rezeki pada saya. Sentiasa bersyukur, stay positif dan terus sampaikan perkara yang manfaat kepada semua orang, insya-Allah. Sebelum ini kan dalam satu sidang media yang saya pernah pergi kan, you juga melancarkan single terbaru you yang berjudul Ya Habib. Selepas munculnya single Ya Habib, you muncul pula dengan cookies ni kan. Komen you sedikit apabila saya juga ada terbaca yang mana pandai Said ni mengambil peluang di saat-saat yang mana orang sedang memberi perhatian kepada you mengeluarkan produk-produk, you mengambil peluang di sebalik kontroversi dalam diri you. Selepas daripada apa yang berlaku, memang saya nak berkurung je dalam rumah, memang rasa down, memang rasa stres. Tapi bila ramai yang peminat-peminat, supporter saya, fan-fan saya sentiasa menanti saya keluar, memang saya janjikan dia orang untuk saya keluarkan lagu Ya Habib tu. Dan alhamdulillah hari ni lebih kurang 2 minggu dah 700,000 viewers di YouTube. So alhamdulillah kita di iTunes pun carta nombor 1. Nak kata ambil peluang tu, of course peluang tu kita tak tahu, tapi kita terus ambil. Apapun saya rasa benda ni hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu tersebut memberi positif kepada orang dan buat bisnes ni pun kongsi rezeki dengan orang. Umum tahulah tentang apa yang telah berlaku sebelum ini kan, dan saya pun pernah menemu bual you. Selepas daripada temu bual antara saya dengan you, ada berlangsung satu perbicaraan you kan daripada kes tersebut. Jadi mungkin apa agaknya dah tersengih dah Said. Jadi mungkin apa agaknya perkembangan daripada perbicaraan tempoh hari. Yang saya tahu, macam orang selalu tanya saya kenapa Said ni muncul masih dalam pembicaraan. Saya menghormati proses mahkamah dan mahkamah tidak melarang saya untuk saya jual cookies ke, saya menyanyi ke. Mahkamah memberi jaminan kepada saya dan tidak larang untuk saya terus berkerjaya. Sebab ini bidang saya, berceramah, menyanyi. Alhamdulillah hari ini saya menjadi sebahagian daripada usahawan. Saya berpegang kepada hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah memberi manfaat pada orang lain. Itu saja. Okey, puas lah soalan. Tak menjawab soalan. Tak menjawab soalan. Berjawablah tu. Kes itulah mahkamah tak larang saya untuk saya terus kerjaya, dan kan saya selalu pergi Syria buat bantuan. Kalau saya perlu ke luar negara pun pihak mahkamah memberi kepada saya untuk keluar negara, tapi kena buat permohonan terlebih dahulu. Saya juga ada terbaca kan yang mana mengatakan bahawa you bakal berdepan dengan hukuman maksimum 30 tahun sekiranya perkara itu disahkan betul lah. Komen saya sendiri, adakah you bersedia menghadapi apa sahaja yang berlaku selepas ini? Oh, soalan dia, masya-Allah. Of course benda tu kita perlu menghadapi setiap perintangan yang berlaku dalam hidup kita. Kita kena face lah. Jangan lari, tapi kita terus berhadapan apa segala ujian kepada saya. Bersedia je lah. Terakhir, apa yang saya sendiri ingin katakan kepada orang kata peminat-peminat you di luar sana kan, walau apa sahaja yang berlaku yang menimpa diri saya, ramai orang di luar sana yang orang kata sentiasa menyokong you, memberi kata-kata semangat kepada diri you. Terima kasih, syukran jazilan, jazakallah khair jazak kepada semua yang mendoakan saya, yang support saya. Banyak sangat yang peminat-peminat yang doakan saya. Terima kasih. Apa-apa yang saya buat untuk anda semua, terutamanya kepada mama saya juga. Saya kuat hari ini pun, saya berdiri teguh hari ini pun dengan mama saya, dan apa yang saya buat untuk mama saya, dan mudah-mudahan apa yang saya bagi kepada mama saya Allah Ta'ala berkati. Sebab saya pegang kita melayani ibu kita seperti raja, maka Allah akan memberi rezeki kita seperti raja juga. So wallahu a'lam. Itu dia, katanya mahkamah tidak melarang dia, jadi dia bolehlah buat kan. Kalau mahkamah tak larang, siapa kita nak melarang kan? Takkan kita nak biarkan dia duduk dalam bilik nangis seorang-seorang kan. Nak kena cari rezeki juga. Tapi dia dah cakap tadi, dia memang ada rasa tak, kalau boleh tak nak keluar dari rumah tu. Tapi dia kena kuat juga untuk mama dia. Dalam masa yang sama, dia nak orang kata mencari pendapatan, mestilah kena bekerja. Tapi dah kerja dia dalam bidang yang orang kata terpaksa menjual muka dan sebagainya, terpaksa tampil ke hadapan tu, yang kita macam yang tak suka tu macam geramnya tengok. Okeylah, kita biarkan dia dengan produk-produknya. Kalau suka sokong, kalau tak suka tak apa. Swipe up je. Swipe up tu sokong. Swipe left. Ignore. Tak tahu, ignore. Okeylah, sekarang ni kita teruskan cerita kita. Apa cerita kita yang seterusnya ni? Ya, kita ada cerita pasal Datuk Hatan yang sekarang ni orang kata lantang bersuara di social media. Dan juga cerita yang terbaik dia pasal Datuk Hatan baru je dilantik menjadi duta minuman untuk produk IKS. Datuk Hatan kata dia been there done that. Sekarang benda-benda yang baru ni macam dia dah lalui dah semua dah. Kita dapatkan Datuk Hatan. Tapi Datuk Hatan ada peli-peli tu. Ya. Artis, selebriti, influencer yang rentas negeri. Ayo, jom kita saksikan. Jawab sikit Datuk Hatan. Mula kerjaya saya di dalam industri ini
sampai sekarang. Penyanyi Datuk Hatan baru-baru ini telah dilantik menjadi duta sebuah produk minuman jus buah-buahan. Alhamdulillah, syukur. Dan difahamkan ini adalah pelantikan kelima sebagai duta produk buat Datuk Hatan sepanjang 35 tahun beliau dalam industri hiburan. Tahniah Datuk Hatan. Saya tengok Datuk membuat banyak review di laman sosial Instagram dan tengok ramai yang memberikan makanan-makanan atau produk mereka lah untuk di-review oleh Datuk. Menariknya Datuk tak terima bayaran satu pun. Orang kata selalunya inilah juga ada peluang kan buat kadang selebriti atau Insta famous produk review ada terima bayaran, tapi Datuk berlainan untuk membantu mereka. Jadi apa Datuk boleh kongsikan? Saya sangat terkesan pada tahun lepas pada first MCO, banyak orang masa tu down, stress. We don't know, lama tak tahu apa itu lockdown semua kan. Apa aku boleh bantu Setelah habis bantu-bantu hantar makan-makanan ni, saya nampak ini saya boleh bantu. Jadi masa tu saya keluarkan dalam Facebook, siapa-siapa yang akan nak berniaga bagi tahu saya tolong review, tapi saya tak minta bayaran. Pasal kita nak bagi sedekah, nak bagi duit, kita tak ada duit, tapi kita mampu bagi itu, boleh mendatangkan income pada dia orang, then why not? Saya buatlah benda tu. Dan mendapat sambutan. Dan mendapat sambutan, alhamdulillah. Jadi kalau dia orang terlepas daripada struggle tu, saya cukup bersyukur dah. Dan bukan itu saja, kita tahu kalau siapa yang melihat ataupun mengikuti laman media sosial Datuk Hatan, kita tengok Datuk Hatan selain review produk-produk, Datuk Hatan juga menegur terhadap isu-isu terkini, isu-isu semasa. Antaranya isu ketika anugerah jauh lagu, penyanyi perlu bersedia sebelum nak berperang, terbaru, Insta famous ataupun selebriti kalau nak merentas negeri, janganlah show off. Kita tahu karakter Datuk Hatan ni daripada dulu lagi ketika jadi juri, pengamal industri, memang bersuara lantang. Jadi apa yang Datuk boleh katakan? Kita rasa satu tanggungjawab. Pasal kalau kita tak bersuara, siapa nak bersuara? Budak-budak ni kadang-kadang ni mungkin dia orang ni tak alpha, over excited. Zaman sekarang ni zaman sikit-sikit nak upload, pergi ambil makan nak upload, semua nak ambil gambar makan tu semua nak upload. Jadi ada benda-benda yang tak payah upload. Fikir dulu sebelum buat benda-benda kan. Kadang-kadang boleh jadi timbulkan riak benda tu. Tak perlu kot. Saya punya teguran mesti ada fakta yang logik. Kalau tidak saya tak buat. Contoh-contoh saya bagi teguran kepada setengah penyanyi. Kadang kita bagi semangat. Dia jangan salah anggap. Bila kita orang-orang lama macam saya kena dengan M. Nasir dulu. M. Nasir cakap, oh kau tak boleh ni, kita kena tertaruh lagi teruknya. Tapi kita ambil benda tu jadi semangat. Jangan patah semangat. Kita sebenarnya bakar semangat. Macam kami ni, orang kita, oh lah kau dah sendu banyak-banyak cakap lah. Tak apalah, kita pun dah muak dah. Tak kisah pun. Kita pun tak ada cita-cita nak terbang tinggi gila-gila lagi. Kita dah terbang dah. Jadi nak buat apa? Relax je. Kalau nak terima teguran. Tak nak terima, kami tak paksa. Isu rentas negeri ni kita kena sangat bertanggungjawab sekarang kerana kita membabitkan banyak orang. Orang nak balik. Apa perayaan pun, Christmas ke, Kohei Fat Choi ke, raya puasa ke, Rifah Bali. Semua orang kita Malaysia ni semua kaki balik kampung punya. Apa raya pun tak balik kampung, menangis. Dekat bulan Ramadan banyak pula berlaku macam gini. Jadi sebagai Insta famous, sebagai selebriti lah kononnya. Jadi kita kena fikir secara waras. Fikir kalau aku buat benda ni, orang lain efek tak? Kalau tidak, kenapa polis taruhkan kat situ Insta famous selebriti? Kenapa dia tu? Kerana kita buat kelakon begitu. Mungkin ada orang lain yang buat, tapi mereka tidak dikenali. Tak apalah, macam kita bukan nak kata kita ni terkenal, tak. Tapi kita kena ada rasa tanggungjawab, sensitivity, SOP tu. Bukannya Datuk menegur itu untuk artis tertentu ni ataupun orang kata menjurus terhadap seseorang selebriti ni. General, pasal sekarang ni satu lagi saya lah, mana wujudnya perkataan Insta famous ni? Apa Insta famous ni? Artis ke? Selebriti ke? Apa sumbangan kepada negara ni? Famous di social media? Apa lagunya? Apa filmnya? Jangan pakai setakat nama Insta famous je, socialite lah sangat. Tak mau lah. Ada sebab kau buat macam tu, bagus lah. Kalau famous pun cari rezeki macam tu, okey jalan. Jadi jangan suka-suka untuk glamour, buang masa. No. Teguran Datuk Hatan pastinya ada mungkin yang menerima dengan hati terbuka dan mungkin ada juga yang macam contoh fans-fans lah. Datuk Hatan ni sudah-sudahlah nak menegurkan secara terbuka. Jadi apa Datuk Hatan boleh katakan? Kadang ada yang terima dengan terbuka tapi ada yang mungkin tidak menerimanya. Biarlah terpulang kat dia orang lah. Saya tak kisah pun. Aku tegur ikhlas hati. Nak terima, tak nak terima, tak apalah. Kalau kita main social media, mesti ada haters. Yang kita kena terima benda tu. Kita tak boleh kita je cakap orang cakap kita tak boleh terima. Tak boleh macam tu. So kita kena be gentle. Adakah pengalaman Datuk sebagai seorang yang berpengalaman selama 35 tahun melayakkan Datuk untuk nak menegur sesetengah isu ke ataupun bagaimana yang mungkin Datuk boleh katakan ataupun Datuk ni memang jenis yang bersuara lantang di laman media sosial lah? Setiap orang punya pandangan peribadi masing-masing. Itu pendapat peribadi. Adik ada pandangan peribadi, Pen ada pandangan peribadi. So orang pandang peribadi, tak apalah, nak terima lah. Benda yang bagus terima. Mungkin benda yang tak bagus, buang lah. Kalau ada benda terkasar bahasa, saya minta maaf lah. Kalau ada yang terasa hati, tapi saya rasa saya cakap okey je. Tapi kalau ada di bulan Ramadan yang mulia ni, kalau ada yang terasa hati ke apa, memohon ribuan ampun dan maaf lah, menyusun 10 jari. Very simple. Itu dia, Tok Hatan dah bersuara.
Kalau Datuk Hatan telah orang kata menghamburkan kata-kata begitu, maknanya ini serius ya. Dek, kalau kau letak Insta famous kat Instagram kau tu, baik kau delete cepat. Delete sebelum Datuk Hatan attack. Nampaknya Datuk Hatan ada personal issue dengan Insta famous. Bukan Datuk Hatan je. Sekarang ni ramai orang ada personal issue dengan Insta famous. Sebab dia orang ni betul lah. Orang kata kena menjaga sensitivity. Lepas tu kena menjagalah nama selebriti tu. Nak jadi selebriti ni bukan je senang Jana. Jadi bila dapat, diangkat, dibagi peluang berlakon dan sebagainya, kenalah jaga. Jangan sewenang-wenangnya. Tu yang membuatkan orang-orang dalam industri ni marah. Datuk Hatan dulu nak jadi artis kena pergi audition tau. Sekarang ni kan hantar demo kat recording label kena reject. Hantar demo kena reject. Kalau hari tu Izara Aisyah bersuara pasal Insta famous. Hari ni kita ada Datuk Hatan bersuara pasal Insta famous. Sebenarnya ketidakpuasan hati tu orang kata berlanjutan lah. Berlanjutan kerana cara permulaan kerjaya tu tak sama. Macam diorang famous dekat Insta dulu dan senang dimasukkan diserapkan ke dalam industri. Macam diorang orang lama-lama ni kena start daripada audition. Betul. Apa-apa pun dulu tak salah, cuma kena jaga maruah. Okey. Kita akan berhenti rehat seketika dan kita akan kembali dengan melodi selepas ni. Dengar cerita ada otak-otak kita nak datang. Ya. Kita panas-panaskan kursi kita sekarang. Yang kening angkat sebelah tu. Ya. Kita rehat dulu. Abang tengah panaskan kursi. Sakabul cinta. Mulanya agak payah juga sebab dia pergi waktu COVID. Bila kita ada imbuhan daripada apa yang kita lakukan, semangat untuk kita. Ini aku geram dengan dia. Aku tak puas hati dengan dia. Kau tak habis tamah lo. Makcik ni teruk sangat ni. Makcik tu tunjangnya kepala Didi Alias. Begitu? Ya. Tu dia. Siapa kata kalau bermadu je, mesti bergaduh. Tak adalah. Abang buat apa ni? Malam ni kan giliran Kak Beb. Tak percaya? Cuba tengok Kak Beb dengan madu dia Kak G. Saya tubuhkan grup untuk mengurangkan kolesterol. Siap sama-sama tolong orang kampung tau untuk menyelesaikan masalah mereka. Semuanya dalam Kampung Kolesterol. Isnin hingga Rabu, 8.30 malam. Salam sayang di Diandra TV 9. Kita bawakan kurma yang didatangkan dari Timur Tengah. Ya. Nampak tak? Dari Timur Tengah kita bawakan Mas Dayu dan juga Fiana. Apa khabar Kak? Alhamdulillah. Ini penampilan Ramadan ni berbeza dengan penampilan yang tadi tu dekat dalam Kampung Kolesterol tu menghormati ya, alhamdulillah. Cuba cerita sikit Kak tentang Kampung Kolesterol ni, apa ceritanya? Okey, cerita ni mengenai Kampung Kolesterol yang memang banyak masalah. Setiap episod tu ada masalah. Dan Mas Dayu ni merupakan madu saya. Saya madu nombor 2. Dan dia merupakan juga ketua kampung dan saya adalah timbalan ketua kampung dia. So kami berdua ni menyelesaikan masalah. Menarik dia macam madu tapi ketua kampung dan juga penolong ketua kampung. Boleh bekerjasama maksudnya. Dan ketua kampung yang membezakan dengan drama-drama lain adalah ketua kampung kali ini perempuan. Ya, betul. Dan madu pula tu. Ada madu pula tu. Dan madu kita tak racun. Tak dia racun, sangat baik. Sangat baik. Okey. Dan kenapa cerita ini dikeluarkan pada bulan Ramadan? Adakah dia disebabkan namanya Ramadan Kolesterol, Kampung Kolesterol ni berkisah tentang bulan Ramadan ataupun tak ada kena-mengena? Dia sebenarnya dari awal dia tak Ramadan kan? Di pertengahan baru dia Ramadan. Masuk raya lah. Masuk raya. Kemungkinan mungkin apa ni? Memang dah ada dalam skrip. Memang memang dah ada. Ada berkenaan lah dengan Ramadan 18 ke atas sudah dah. Kalau tanya Mami lagilah. Mami ni kan, Mami sebenarnya kami ni semua penyanyi. Kalau tengok betul semua penyanyi. Siapa lagi? Pelakon hanya guest artis yang banyak pelakon. Siapa lagi pelakon dalam drama Kampung Kolesterol ni? Banyak tadi saya tengok kan? Amin Tino jadi anak Amin Tino. Sofian Suhaimi anak madu kita. Penyanyi juga? Penyanyi juga. Penyanyi. Jadi tapi this time around dia punya cerita tu memang sangat kena dan sangat-sangat tak tahu bagi kami yang jarang berlakon ni memang best sangat. Tapi saya bukan cakap dia jarang berlakon. Mariana Kak. Yes, dia bukan jarang berlakon. Saya tak setuju kalau dia kata jarang berlakon. Tak, kita pelakon filem kan. Jadi pelakon filem tu dia punya tu tu lagi.
Bukan. Kampung kolesterol. Method dia macam ni. Tapi bila dalam cerita kolesterol tu macam suka hati awak lah. Awak nak buat macam mana. Ya, betul. Free. So, sebab Mami pun sebenarnya sebagai seorang penyanyi tu memang sangat susah nak terima episod. Tak pernah tak pernah. Nak terima episod ni dengan cara diorang, dengan kita dah biasa menyanyi, kita bukan berlakon. Jadi kadang makan tepi jalan, makan apa semua. Tapi disebabkan kawan kita ni, sparring kita ni bagus. Kau nak makan kat mana tu? Sini. Jadi kita boleh join. Lihat tepi jalan tu boleh join ke? Cakap, macam ni ke? Terperanjat Mami. Sebab ni yang macam dekat tepi tu macam, kau nak pergi mana mai sini? Kita makan kat sini ke? Ya, di mana kita diletak, di situ kita makan kalau kita berlakon. Yes. Selalu penyanyi Tapi dapat makan kenangan baru. Kenangan dan pengalaman barulah. Pengalaman. Ya, dia akan buat nanti dia akan jadi satu kenangan yang Mami memang tak dapat lupakan dengan buka puasa sama-sama itu. Okey, macam mana cerita keserasian antara Mas Dayu dan juga Ziana Zain? Kita tahu dua-dua pun karakternya sangat kuat kan. Macam mana disatukan dalam satu drama dan dapat serasi? Kita dah memang kawan. Dan kita dah tahu dia macam mana. Dan dia dah tahu kita macam mana. Jadi dia punya kena lagu dia, chemistry tu memang kena. Sangat kena, dan kebanyakan dialog yang ada dalam skrip tu ada banyak penambahan dari kami. Betul. Dia macam jalan sampai director kata stop. Selagi dia tak stop, director tu tak nak stop sebab dia sayang dengan kita punya celoteh tu. Dan memang fun lah kan. Sampai kita dah merepek-repek baru dia cut. Overrun ni cerita ni. Okey, kita akan tanya banyak lagi cerita bersama dua orang diva kita kat sini. Tapi sebelum tu kita nak bersama dengan ni Cik Salmah kita ni yang katanya lakonan dia sampai dibawa keluar-luar lah. Ya, dia bawakan sampai dia nak buka sebuah karnival untuk raya ni yang diletakkan juga nama Cik Salmah. Jadi kita tanyalah Cik Salmah. Hati-hati Cik Salmah, nak ke mana tu? Itu Mami lain. Apa kereta aku 5 kilo? Kau pun masalah kau kereta tu yang besar. Sejak penangan watak Cik Salmah dalam drama Takdir yang tertulis, dengar ceritanya sekarang ini Didi Alias semakin banyak menerima tawaran berlakon. Wah, rezeki, alhamdulillah. Oi, dia masih lagi bawa watak Cik Salmah. Tapi macam tak boleh move on dengan Cik Salmah tu. Geram pula kita. Of course lah. Trending satu Malaysia, trending satu Asia, trending satu dunia. Alah-alah dah jumpa Mami Didi ni. Macam sekarang ini kita dapat tahu bahawa Mami Didi laku keras. Hari-hari syuting, watak-wataknya orang nak yang kejam-kejam. Yang macam kalau nampak Didi Alias di luar, baik lah dulu dia. Tak. Simpan lama. Apa yang Mami boleh katakan? Orang cakap ialah apabila membawa watak sekali je watak antagonis, semua benda antagonis orang nak bagi. Betul lah, mungkin trend kot. Sebelum ni orang kata Didi Alias kelakar je kerja dia, tapi sekarang ni tiba dah bawa watak Cik Salmah tu. Dia sekejap-kejam dia bagi ni watak. Dia macam tak ada peri kemanusiaan kepada Didi Alias, tapi sebenarnya itu adalah kerjaya tugas. Terbaru ni dia akan ditayangkan pada 6 Mei di slot Samarinda juga, 40 episod. Dengan cerita kekejaman terhadap suami. Jadi di dunia realitinya kejam juga ke terhadap suami tu? Mana suami dia? Mana? Dia kat belakang. Kenapa kau ambil dia? Kejam ya, suruh suami record apa benda Bukti yang suami bekerja. Dia bukan tidur kat rumah. Cerita itu kalau korang tengah buka puasa, tengah makan tu jangan turun ludahkan aku dekat depan TV ya. Awas. Pernah ke lepas-lepas berlakon cerita-cerita antagonis tu jumpa orang kat luar kena maki ke apa ke? Pernah? Yo. Mereka tengah pilih ikan, ingat kan tak perasan pakai mask, ketepuk kena kat aku. Inilah bom dia bagi kat aku. Macam ni? Ya. Dia bagi tunjuk kat aku macam tu. Aku cakap kenapa Ini aku geram kat dia. Aku tak puas hati dengan dia. Kau tak habis tamah lo. Makcik ni teruk sangat ni. Makcik tu tunjangnya kepala Didi Alias begitu? Ya. Agak dia macam yelah, kadang orang terbawa-bawa kan sampai keluar. Saya tengah bayangkanlah macam mana Didi Alias kena tunjang dekat pasar. Jadi aku tengah pilih-pilih. Puk dia bagi pada aku macam tu. Mana tak terkujat. Nasib baik aku tak turun-turun jadi turun flower horn naik ke atas. Okey Mami, kita nak tanyalah kan. Sebelum ni kita pernah interview Mami isu kes Mami ditipu. Ratusan ribu ringgit terduduk juga Didi Alias. Jadi macam mana sekarang dengan cerita macam dah masuk balai, siasatan telah dibuat? Kita tengah menunggu untuk dipanggil di mahkamah. Submission akan diberi kepada pendakwa raya. So dia ada dua, either dituduh ataupun dihukum terus ataupun diteruskan siasatan. Benda bukan melibatkan RM10, RM20. Dia dengan amount yang besar. Apa yang sepatutnya pihak berkuasa arahkan, Mami follow je. Ditunjal, ditipu, tapi tetap juga nak jalankan event yang besar lagi. Tak serik kan? Walaupun aku kena bermula dengan kosong balik. Oleh kerana penangan
kemenangan Cik Salmah ni berlaku satu Malaysia, trending satu Malaysia. Saya menjemput semua rakyat Malaysia untuk ke Raya Bersama Cik Salmah yang bakal berlangsung pada 30 April, 1 dan 2 Mei di PWTC. Korang kena turun kerana kita akan kumpulkan gandengan pelakon-pelakon takdir yang tertulis bersama dengan Mami sepanjang 3 hari dan rakan-rakan artis yang lain dan sebanyak 100 usahawan akan bergabung dekat situ. Ambil kesempatan nampak. Oh, mentang-mentang Cik Salmah glamour, lepas tu ambil kesempatan lah buat nama tu. Alang-alang perkasian biar sampai ke pangkal lengan ataupun peha. Tengok keadaan lah kan. Kita tolong-menolong lah usahawan kita sekarang. Diorang tengah down dalam pandemik ni. So kita cuba pulihkan semangat diorang balik untuk diorang terus berniaga dan terus mencari rezeki untuk keluarga. Takutlah nanti kena tunjang kepala. Untuk watak terbaru Mak Yek kaki tau. Bye-bye lah, bye-bye. Okey, bye. Assalamualaikum. Jangan lupa saksikan saya Melodi Raya. Tu kalau masukkan seorang lagi gamat lagi kita punya kampung kolesterol ni. Kan? Kan? Okey, antara momen-momen lah ataupun kenangan-kenangan yang tak dapat dilupakan masa syuting Kampung Kolesterol selain daripada makan tepi jalan tadi. Mami, mungkin ada benda-benda yang Mami rasa tak sangka lah sebenarnya macam ni berlakon. Sebenarnya itu yang daripada awal. Mami tolak sebenarnya pada awal. Tapi Alhamdulillah bila kita tengok siapa kita punya ni sparring kita, tengok ada Ziana, memang kawan kita. Lepas tu satu lagi, Mami sangat suka dengan director ni, dah masuk yang kedua kali. Sebab hari tu checker Rama, Suhaimi luar. Jadi yang ini diambil Mami untuk episod. So Mami rasa macam Mami sangat sukalah bekerja dengan dia. Yang kenangan tak dapat lupakan itulah berbuka puasa sama yang makan tepi jalan tu tadi. Dan ini adalah satu family baru dan Mami rasa benda ni memang takkan boleh lupalah. Bukan kita senang sebenarnya nak sama-sama macam ni kan. Untuk Kak Ziana sendiri, apa pengalaman Kak Ziana dan apa yang cabaran dalam nak melakonkan watak Kak Ziana dan cerita ni? Cabaran dia satu ya. Kita ni selalu dikenali dengan watak garang, watak yalah macam dia sembilu tu semua kan. Bila kita dapat watak kelakar ni macam boleh ke buat Boleh ke buat kan? Tapi bila kita dah pernah try sekali dua tu macam ni. Okey, bila dapat pula watak dengan Mas Idayu tu watak dia memang gila-gila. Orang kata selamba je. Oh okey. So kita on. Jadi alhamdulillah boleh bawa dan of course kalau dalam ni kenangan ni banyak sangatlah kenangan yang kita tak boleh lupakan. Macam makan tadi. Of course satu lagi kenangan di mana saya sangat minat Rushdie. Oh, Rushdie Ramli. Ya Allah, saya sangat suka. Dia adalah seorang pelakon yang apa macam orang cakap kita bukan dalam feeling kita nak method. Oh my God. Jadi suami kita dia. Jadi suami. Betul-betul jatuh cinta lah tu. Jadi suami dan dia boleh bawa watak kelakar, air muka yang macam tak bersalah tapi sebenarnya dia gatal. Macam mana tu? Dan dalam waktu yang sama juga bila kita berdialog, dia sebenarnya seorang yang suka ketawa. Tapi bila Mami dialog sikit, Mami tengking dia sikit, dia dah ketawa dah. Dia sangat kuat ketawa. Mami dalam cerita ni memang Mami garang, tapi garang ketua kampung. Garang tapi ada waktunya kita buat ada kelakarnya. Ada kelakar. Kita kan jeng kita. Nak tahu kena tengoklah ni 20 April jam 8.30 malam di TV9 episod pertama. Lusa. Lusa kan. Okey, kata-kata kepada semua peminat-minat di luar sana. Kenalah tengok sebab Mami tak pernah berlakon. Berlakon dengan Ziana Zain. Jadi 20 episod ni bukan cerita-cerita biasa. Setiap episod kami penyanyi, yang penyangak-penyangaknya adalah guest-guest artis lain. Maknanya akan jadi ada je masalah. Tapi semuanya best. Yes. Kak Ziana pula? Kepada semua peminat yang sibuk dalam Instagram, yang DM, yang bila nak berlakon, bila nak berlakon. Kaji, okey. You all 20 hari bulan tunggu 8.30, okey? 8.30 TV9, okey? Dan kepada mereka yang apa ni orang kata yang rindu nak tengok kita, stay tune. 20 hari bulan jam 8.30 malam di TV9. Sekarang ni kita bersama dengan itu cerita pasal drama kolesterol. Sekarang ni kita ada Shah Iskandar. Terima kasih. Dah lengkap katanya. Apa yang lengkap tu? Dan juga Kak Ziana Zain. Saksikan. Shah. Jumaat 2 April yang lalu, pelakon Shah Iskandar telah menganjurkan majlis bacaan doa selamat bagi pembukaan kafenya yang terbaru bersama beberapa rakan kongsi yang lain. Tetapi sebelum ini, Shah pun pernah buka kedai sup tulang merah tapi hanya bertahan sekejap saja. Tak apa, jom kita tanya dan kita doakan yang terbaik
untuk Syah. Sebelum ni memang saya ada kedai makan Sup Tulang Merah Singapura tu kan. Lepas tu saya dah start busy shoot, so saya tak dapat nak pantau lah perniagaan tu. Tapi sekarang ni sebab saya ada rakan-rakan kongsi saya, di mana saya dengan rakan-rakan kongsi kita mendirikan stesen seni. Ada live band, kita ada stand up comedy and all that. Tapi at the same time we serve food to the community. The food yang kita nak promote sekarang adalah the Ramadan menu. Itu yang kita nak ketengahkan untuk bulan Ramadan ni especially. Ini macam Syah sendiri katakan, sebelum ini Syah ada perniagaan Sup Tulang Merah Singapura yang mana pun dah tutup kedai lah kan, ekoran daripada time you yang busy dengan berlakon. Macam sekarang ni cubaan kedua you untuk membuka bisnes ni, tak takut ke tak boleh jalan juga sebab busy dengan berlakon? Silap saya masa tu sebab saya tak ada rakan kongsi. Sekarang ni bila saya ada rakan-rakan saya dengan satu tim yang hebat di belakang saya rasa kita boleh pantau each other dari segi apa yang kekosongan. Saya kata okay, Syah shooting ni, okay, tak apa, kita coverkan cafe ni. Yang penting kita build up this cafe. So it's not a one man show, it's a together thing. We are working as a team. Selain daripada sekarang ni you nak fokus dengan bisnes, jadi macam mana agaknya dengan dunia lakonan pula? Sekarang ni dah start balik aktif berlakon ke ataupun macam mana? Saya baru sahaja habis penggambaran beberapa drama dan sekarang ongoing juga untuk stesen-stesen swasta. Untuk penggambaran mungkin bulan Ramadan ni saya nak concentrate on perniagaan ataupun bisnes makanan lah. Shooting tetap shooting, tapi yalah faktor usia mungkin saya dah tua sikit, so dah penat, dah slow down. Tapi alhamdulillah shooting masih ada dan saya masih relevan lagi dalam industri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia sendiri cakap tahu dia masih relevan lagi. Saya yang cakapkan saya masih relevan. Tahu hari-hari saya jogging tahu untuk kuruskan diri depan kamera untuk kekal relevan. Bukan senang. Bila kita jadi bapa ni, dah ada anak satu ni, bukan senang untuk kita maintainkan fizik kita sebab kita tak cukup tidur jaga anak. Dan yang kedua, kita nak kena fight dengan semua yang pelakon-pelakon baru yang sedia ada. Ada yang semua all those BBNU, influencer and all that. Bukan senang kita nak fight dengan orang, tapi when there's a will, there's a way. And then also, saya dah pernah lalui semua tu dan saya tahulah selok-belok macam mana kita nak kekalkan diri kita untuk industri ni. Oktober lalu, you telah pun menerima cahaya mata you yang pertama, anak lelaki kan. Orang kata selepas 4 tahun berkahwin, akhirnya diberi rezeki untuk menyumbang cahaya mata. Kongsikan sedikit. Yelah, sekarang dah jadi abah-abah, ayah, daddy. Papi. Oh, okey. Dah jadi papi dah sekarang ni. Mungkin it's not my rezeki yet. It's not my time yet. Tapi bila my time came and I get my son, which is Yusof Zulkarnain, he is the most good looking bugger that I have ever seen next to me. Which is my son lah sajalah. Mungkin ada setengah couple yang akan mewar-warkan anak diorang, okey, pap jadi influencer. Saya tak nak macam begitu sangat because he's still a child, he's still a baby. Kalau dia nak jadi macam saya, biarlah dia jadi naturally. Saya tak nak memaksa dia. Nanti follow IG dia, Baby Yusof Zulkarnain tau. This is my rezeki from Allah. I have to take care of him. That is my tanggungjawab. My life is complete. Alhamdulillah. Dah tentu saya merasa sangat bersyukur kerja-kerja seni saya diiktiraf begini. Alhamdulillah dari segi masa belum ada isu yang membabitkan masa. Lepas saja terus keluar lagu, tapi kita hold dulu, kita tunggu lepas raya baru kita boom. Baru-baru ini bertempat di sebuah hotel terkemuka di Ibu Negara telah berlangsung Malam Anugerah Industri Prestige Malaysia 2020 yang memberikan pengiktirafan kepada para individu yang berjaya dalam industri masing-masing termasuk para selebriti. Selain pengiktirafan kejayaan mereka dalam bidang seni, anugerah ini turut memberi penghargaan terhadap kejayaan para selebriti dalam bidang perniagaan. Jom kita bersama dengan beberapa orang selebriti yang sempat Melody temui. Tahniahlah kepada Datuk Aaron Aziz atas anugerah yang diterima pada malam ini. Anugerah apa agaknya ni? Anugerah Industry The Prestigious Awards by Malaysia. MyPR lah. MyPR, terima kasih banyak. It's an honor untuk diiktirafkan dalam satu seremoni yang prestigious seperti ini. Antara ramai-ramai artis, saya rasa ramai lagi yang lebih contribute to the industry. So saya rasa bersyukur rezeki saya dan ini memberi saya semangat lah untuk teruskan harumkan nama industri Malaysia, memberi impact yang baik, yang positif supaya orang akan mengenali filem ataupun drama di Malaysia. Okey, Kak Norin, pertama sekali tahniah kerana mendapat anugerah. Anugerah apa ni? Cantik nampaknya trofi ni. Cantik trofi kan? Alhamdulillah, rezeki. Award, Prestigious Achievement Award in Music and Entertainment Industry. Alhamdulillah, I'm very honoured. There are people yang acknowledge Kak Norin punya talent, apa yang Kak Norin dah buat for the industry selama ni. Sebab Kak Norin buat genre yang bukan mass market. Walaupun buat music, jazz ataupun R&B, kita masih ada tempat di dalam industri. Anugerah apa ni, Cik Ta? Okey, anugerah Malaysia Prestigious Industry, I kategori Health and Beauty. Saya rasa setiap tahun sejak saya meniaga, daripada 2016, saya dah dapat award untuk business. Bila kita ada imbuhan daripada apa yang kita lakukan, semangat untuk kita. Semangat untuk saya punya staff yang rajin, yang setia dan
jujur. Tentu saya merasa sangat bersyukur, rendah diri sangat sebab tak pernah sangka kerja-kerja seni saya diiktiraf begini. Jadi saya berterima kasih sangat kepada Icon Magazine dan everyone yang merasa saya layak. Sepanjang dalam karier sebagai seorang pelakon, seorang penerbit dan sebagainya, banyak menerima pelbagai pengiktirafan. Jadi adakah ini merupakan salah satu pengiktirafan yang paling bermakna dalam karier? Excellence achievement tu lain lah daripada best actress ke paling popular. Excellence tu saya rasa excellence dalam industri hiburan, satu pencapaian yang tersangat tinggi. Saya rasa pun macam tak layak tapi sangat bersyukur kerana diiktiraf. Tahniah diucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang telah pun dikurniakan anugerah tersebut. Okey, selain daripada dapat anugerah, ada juga artis baru kita. Tadi tu yang lama-lama yang dah berbakti kepada industri dan sebagainya. Betul. Ni yang baru-baru masuk ni industri dah pun nak kata murah rezeki. Ya, tapi sebab yang baru tu, yang baru seorang perempuan tu, dia baru je menjadi juara anugerah juara lagu. Rappers pertama wanita yang menang anugerah juara lagu. Yang lelaki tu pula antara kegilaan ramailah wanita-wanita di luar sana. Jadi rezeki berganda untuk mereka. Kita yang saksikan ini tumpang happy lah. Tapi nak tahu apa, jom kita bersama dengan mereka. Loka B dan juga MK. Ching. Jenama telefon pintar popular Oppo melancarkan model terbarunya Oppo Reno 5F. Wah, tengok tu. Model terbaru ini adalah telefon pintar berkelas flagship dengan reka bentuk ultra nipis dan berciri-ciri cemerlang dalam pengambilan fotografi dan rakaman videografi. Kali ini Oppo menampilkan penyanyi rap popular MK Click dan Loka B untuk melancarkan telefon tersebut. Model terbaru ni dia banyak keistimewaan such as dia ada AI portrait mode. Kita boleh record video yang background hitam putih tapi still kita akan ada color, maintain color. Benda tu memang sangat power tadi. Aku dah try video tu apa semua. And then kita ada pasal bateri Oppo Reno 5F which is yang bateri dia lagi power 4310 mAh charge phone laju gila. 66 minit. Kalau gamer dia ada smoother punya and then dia boleh block notification which is call notification apa semua dia tak akan masuk. Dia akan ganggu while kita main game tu. Tapi still ada satu bullet notification which is notification tu akan keluar di tepi, yang penting tapi laju lah. So ni Oppo Reno 5F. Apa yang Loka suka is very macam unik lah color dia kan. Dia ada dua color, dia ada fluid black dengan fantastic purple. Ni fantastic purple tapi sebenarnya dia macam aurora. Dia ada color biru, dia ada color hijau. Inilah favorite Loka sebenarnya because this is my favorite color. Antara feature yang dalamnya yang Loka suka is dia punya dual view punya mode. Dia boleh record daripada front and back camera at the same time. Bila kita video call kan, kita nampak video tu tapi kita tak nak record kan benda tu. Tapi ni kalau kita record dapat reaction sekali. I really like this feature. And also the other feature dia punya AI portrait color mode. Bila you record, macam kalau I record akak akan stay ada color and then belakang black and white. AI color portrait. Kita record sini. Okay. So belakang ni black and white. Jadi depan ni subjek yang kita fokus tu dia ada color. Selalunya kita kena guna filter tapi dengan Oppo Reno 5F ni dia tekan je dah record je. Macam tu. Kena beli. Yes. Okay, itu saja tadi masa ketika pelancaran Loka dan MK ada nyanyikan lagu istimewa telefon pintar ini. Jadi mungkin ceritakan sikit tentang lagu tu, nampak macam catchy ni. Oppo Reno 5F. Sebenarnya lagu tu memang kami buat khas untuk launching. Itu adalah gabungan first Loka sebenarnya bersama MK. Catchy kan lagu tu. Dia punya music video akan rilis pada 23 April dan akan ada TikTok challenge. So harap kamu semua yang di luar sana tunggu. Oppo punya team provide kami dengan keyword-keyword yang perlu kami mention di dalam lagu itu, and melody and music is throughout the whole team untuk kasih jayakan lagu tu. Jadi alhamdulillah kalau lagu tu catchy, korang kena tunggu nanti video klip lagi power. So orang akan menang banyak prize throughout the music video and TikTok challenge. Itu berkenaan dengan event Oppo hari ini. Kita tahu kan rezeki MK K-Click semakin murah. Saya pun pernah interview MK sebelum ini kan. Jadi duta, terbaru berlakon drama,
back to back. Hari ini melancarkan telefon pintar. Jadi apa yang MK boleh katakan? You menyusun kerjaya supaya you terus mengekalkan momentum tu lah apabila orang sekarang nakkan MK ke klik tu. Pertama, Alhamdulillah dengan semua rezeki yang ada. Tapi macam kita cakap tadi, kita susun langkah and stuff. Tapi yang menentukan di atas tu. Dengan semua rezeki yang sampai, dengan kerja dengan orang sekeliling yang turut sama membantu MK dalam step-step MK ni. Jadi Alhamdulillah untuk bukan saja untuk MK dan rezeki yang dapat, tapi Alhamdulillah untuk semua orang sekeliling MK juga. Jadi macam mana pembahagian masa tu MK? Itu susah sikit sebenarnya. Masa ni adalah satu masa yang tetap yang kita ni bukan ada power nak on time, nak kejar masa. Arrange management masa tu agak sedikit susah, tapi Alhamdulillah dengan ada tim dan kefahaman dari setiap pihak, belum ada isu yang membabitkan masa. Semua pihak dapat bekerjasama, dapat memberi kerjasama, still manage. Ramadan tiba. Selamat menyambut bulan Ramadan, semoga diberkati, dirahmati, sama-sama kita dapat melengkapkan Ramadan ni sama-sama insyaAllah. Rezeki Lokabi Alhamdulillah semakin mencurah-curah. Kalau dikatakan bermula daripada anugerah juara lagu, penyanyi wanita rap pertama yang menjuarai anugerah juara lagu. Kemudian saya nampak you ada buat photoshoot juga, jadi duta, dan hari ini melancarkan telefon pintar. Jadi apa yang Loka boleh katakan rezeki dan you punya bakat diterima ramai? Alhamdulillah, Loka sangat-sangat bersyukur sebenarnya. Memenang AJL tu adalah pembuka pintu rezeki sangat. Loka tak nak tipu, memang lepas tu job banyak masuk. Alhamdulillah, kalau nak cakap first female rapper tu sebenarnya Loka tak terfikir pun. Ada orang tiba-tiba dia tulis first female rapper, lepas tu Loka nak tuju kan kita first female rapper Loka first female rapper kan. Kita tak plan benda tu, kita fokus dengan lagu gila tu, nak betul-betul berjuang untuk muzik baru. Loka sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih pada semua yang di luar sana yang menerima lagu tu. Nak mengekalkan momentum selepas dah menang, macam mana tu menyusun kerjaya Lokabi dengan projek-projek yang selepas ini, dan supaya orang kata sentiasa relevan lah. Jadi apa yang Loka boleh katakan? Orang selalu advise lepas AJL terus keluar lagu, tapi kita hold dulu, kita tunggu lepas raya baru kita boom supaya orang akan teruskan enjoy. Sekarang ni kita kasih orang enjoy lagu raya dulu kan. Kalau nak menyusun tu macam tu lah, banyak lagu, banyak juga projek. Tolong nantikan dan stay support Loka dan semualah kami punya circle, everyone lah yang membuat seni ni, tolong support. Bahagian masa macam tu Loka. Loka juga seorang ibu kepada 2 anak. Itulah masalah yang paling besar dalam hidup Loka dan Tuju. Kita orang mencari babysitter, lepas tu nak fikir nak hantar anak-anak ke mana pun kita macam risau sebenarnya. Kita orang masih trying to figure it out. Kadang-kadang Tuju ambil kerja, kadang-kadang Loka ambil kerja. So kadang-kadang bila bercanggah tu pening kepala lah, terpaksa kadang-kadang bawa tapi mesti tempat yang sesuai. Tapi dalam pembahagian masa tu Alhamdulillah sekarang ni orang keliling kami yang banyak memahami dan support selamat menunaikan ibadah berpuasa, dan Loka harap bulan Ramadan ini akan meringankan beban kamu dengan mencari diri. Tarawih Loka ucapkan selamat beribadah lah, dan insyaAllah kita jumpa di hari raya. Ibu saya meninggal pun dalam 2 minggu selepas dia pergi ke Jepun. Semangat nak belajar tiba-tiba down. Maksudnya you dah move on lah dengan kontroversi-kontroversi yang ada ataupun melanda dengan diri you tu. Dah move on dah. Ya, masih lagi bersama kami di Melody. Dan abang, tahun ni apa yang menariknya Melody Raya? Macam tahun sebelum ni, tahun lepas macam agak sendu lah sebab kita... Tak baik cakap sendu tahun lepas. Dia macam tak ada orang lah sebab kita SOP kan. Tak, sendu tu macam, maksud sendu tu kat sini maksudnya macam tak ada hiasan-hiasan ketupat. Sebab kuih raya pun tak ada. Sebab time tu kan shopping mall terus tutup. Betul. Jadi tak ada hiasan langsung. Artis yang datang pun memang kita betul-betul limit. Bukan, diorang takut nak datang juga masa tu. Kita jemput memang tak ada artis nak datang. Tapi tahun ni, kita nak bawa anda semua balik ke kampung Melody. Walaupun tak dapat rentas negeri untuk beraya di kampung. Ya, kita bawakan anda kampung Melody. Kalau nak tahu kampung Jana dengan kampung saya kat mana, kenalah saksikan Melody Raya pada 4 raya. Raya keempat, episod 1 dan juga episod kedua. Ya, apa yang menarik tentang Melody Raya ni, selain daripada kita ada guest-guest artis, lepas tu kita ada hiburan, kita juga ada segmen-segmen, antaranya Apa Khabar, di mana kita tanya orang-orang yang lama kita tak nampak dalam industri. Ada juga segmen Nostalgia Raya. Dan satu segmen yang paling kita suka, abang. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Segmen tu yang paling best. Segmen di mana kita dapat tengok artis-artis yang pernah bergaduh dengan sama-sama artis ni. Bermaaf-maafan di Hari Raya di Melody Raya. Kita nak bagi tahulah, walaupun pada awalnya kekok diorang tu memang datang memang tak tegur antara satu sama lain. Tapi bila kita bawakan ke set, kita bagi peluang bercakap, bertentang mata, dan akhirnya mereka
mereka bermaaf-maafan. Seronok kan momen tu kita dapat saksikan dengan mata kepala kita sendiri, dapat tengok macam ni awkward dia. Dia macam klik. Tapi jangan lupa untuk saksikan Melodi Raya sebab korang memang akan terkejut siapakah artis-artis yang akan datang berdamai tu. Ya, kita akan bawa ke anda macam kita kata tadi di Kampung Melodi. Okey, kena tengok raya keempat. Dan sekarang ni cuba bayangkan kita hantar anak kita luar negeri, tiba-tiba MCO. Anak tak boleh balik, kita tak boleh tengok anak, macam mana? Dah lah, anak tu masih muda, remaja. Itu yang terjadi kepada pasangan Datuk Aaron Aziz dan juga Diana yang orang kata anak mereka dihantar belajar di Jepun selama 3 tahun. Ya, tapi tak dapat nak tanya khabar boleh, tak dapat nak pergi menziarah, nak pergi balik, nak balik bersama keluarga tak boleh sebabkan kekangan MCO. Jadi tentunya satu perasaan yang macam tak boleh nak dibayangkan lah sebab kita belum ada anak yang terpisah jauh-jauh kan? Betul. Okey, sekarang nak tanya abang jugalah. Abang kan ada 2. Satu Lara, satu Lila. Jadi sanggup tak tu nak berpisah? Abang kalau hantar dia mungkin ke Shah Alam. Macam itulah, dekat je. Tak ada sampai Jepun. Sabarlah kau Lara, tak ada harapan nak study overseas. Tak apa. Kita dapatkan Dato' Aaron Aziz. Hantar UiT yang bagus tau ikut bapak dia. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Mungkin itulah yang dirasakan oleh pasangan Dato' Aaron Aziz dan Datin Diana Halik ketika menghantar anak sulung mereka, Danish Anaki, melanjutkan pelajaran ke Jepun hujung tahun lalu. Apa agaknya kabar Danish di sana? Jom kita bersama Dato' Aaron dan Datin Diana. Alhamdulillah, oleh kerana kita dah ada WhatsApp call, video call, FaceTime. Setiap malam lah dia dengan mak dia tak putus-putus. Kena call. Pada mulanya agak payah juga sebab dia pergi waktu COVID. Dia terpaksalah jalan di kuarantin kat sana. Masa tu ibu saya tengah sakit. Ibu saya meninggal pun dalam 2 minggu selepas dia pergi ke Jepun. Untuk dia sebagai anak cucu lelaki pertama, baru 17 tahun. Semangat nak belajar, tiba-tiba down. Dia yang banyak challenges lah daripada kita. Sebab dia seorang kan. Kita cakap dengan dia, tak apa as for now. Kalau you tak dapat nak concentrate kat studies you, tak apa. Just concentrate on you punya inner self lah. Mak dia yang paling prihatin sekali. Sebagai ibu kan, bila anak lelaki baru berusia 17 tahun tinggal bersama di Jepun ketika era pandemik ni, apa agaknya kerisauan yang paling besar lah tentang pemergian beliau ke sana tu? Ni first time dia jauh daripada kita. Patutnya pulang Disember, tak dapat pulang COVID. It's every mother's concern lah kan, whether anak saya boleh jaga diri tak, independent ke tak. Tapi Alhamdulillah anak-anak ni they have proven us wrong lah. Each time we think that they cannot, dia boleh masak, so dia masak masakan Melayu and all. Risau tu tak risau lah. Bila baru hantar memang I menangis lah satu hari satu malam. Selain dari itu, dia sebab dia belajar di Karizawa, di atas gunung. 2 kali so far dia kata, Daddy, Mami ada tadi rasa gempa bumi, earthquake. Lepas tu dia kata, tahu tak yang sekolah diorang tu tak jauh dengan one active volcano. So benda-benda malapetaka alam ni kan. Tapi kita cakap dengan dia, stay positif. Ni semua kan kuasa Allah kan. You don't have to worry about that. Benda tu kalau nak berlaku memang tak boleh elak. So kita kasih dia moral support je lah daripada sini. Pemergian beliau ke sana membuktikan yang beliau seorang yang berdikari ya. Tidak kurang juga saya lihat salah seorang anak perempuan Datuk dan juga Datin sekarang ni aktif berniaga di laman sosial menjual kek. Adakah itu salah satu inisiatif cuba mencari wang saku sendiri ataupun memang hobi suka-suka ke? Dia memang suka baking dan dia suka berbisnes, ada duit sendiri. Kita ada budget untuk everybody. Kalau sesuatu yang mereka nak, budget tu melepasi budget yang kita tetapkan. They have to work for it lah. So ni adalah salah satu cara dia untuk mendapat benda yang dia nak dengan cara dia berusaha sendiri. Sebagai ibu bapa, kita tak naklah anak-anak kita ingat mak bapak ada duit, boleh minta apa saja. Tak. Setiap kali dia nak minta benda mahal macam handphone baru, iPad ke handphone, dia kena do something, work hard for her to achieve it lah. So memang dia suka baking tapi saya rasa dia punya aktifnya bertambah lebih time masa kuarantin. Dia tahu dia tak kerja, tak dapat kerja semua everything. So dia buat benda-benda ni, dia jual-jual. Lepas tu dia rasa shock. Best lah having my own money kan. Kita support dia lah. Dan dia baking pun berjam-jam. So dia tahu penat. So bila dia tahu penat, dia tahu the value of getting the money is not easy. Masalahnya sedap. And dia tak ada belajar khusus mana-mana. Dia memang belajar, memang semula jadilah pandai dia. Termasuklah siapa-siapa sekalipun, termasuklah tumbuh-tumbuhan ke apa, saya tak nak salahkan. Pada saya sendiri yang bersalah.
Jumaat 16 April, Jekyll bersama barisan duta iaitu keluarga popular Syawal Lara iaitu Awal Asy'ari, Syah Ali Yahya dan Lara Alana bersama Nabil Ahmad dan Syuk Zahar telah melancarkan program CSR dan seramai 30 orang kurang upaya cacat penglihatan telah pun dijemput untuk menerima sumbangan duit raya dan juga baju raya. Majlis hari ini merupakan majlis pelancaran produk raya Jekyll bersama artis seperti Awal Asy'ari dan isteri, Nabil Ahmad dan juga Syuk, serta menyantuni masyarakat OKU kurang penglihatan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Buta Setapak seramai 100 orang. Kami juga menjemput 500 keluarga masyarakat OKU kurang penglihatan di sekitar KL untuk menerima sumbangan berupa pakaian hari raya dan juga wang ringgit. Mereka sangat istimewa. Kami dapat memilih baju walaupun mereka tak nampak. Kita dapat lihat di muka mereka kegembiraan yang teramat sangat. Syuk hari ini berada di pelancaran pakaian raya bersama dengan Jekyll kan, dan 2 tahun bersama dengan Jekyll, jadi mungkin boleh kongsikan sedikit. Pertama sekali apa yang perlu saya cakap ialah saya rasa sangat-sangat bersyukur sebab masih diberi kesempatan dengan keluarga Jekyll untuk tahun kedua. Saya memang selesa gila dengan baju raya Jekyll. Saya tak dapat nafikan, bukan sebab saya duta, tapi baju dia adalah antara baju yang paling saya selesa pakai sebab saya jenis kuat peluh. Korang pun tahu sebab saya pernah bekerja dengan korang, saya memang kuat gila peluh. Tapi bila saya pakai Jekyll nampak kering. Wow, kering. Namun seperti umum sedia tahu, kontroversi yang melanda hubungan rumah tangga pelawak dan pengacara Syuk Zahar sebelum ini, Melody menyelam hati Syuk selepas 3 bulan kontroversi itu melanda dirinya. Sekarang ni Syuk tengah busy dengan apa? Ada beberapa program yang tengah run tapi di channel lain yang saya tak boleh sebut. Tapi channel anda saya boleh sebut satu program yang paling dekat I Can See Your Voice Malaysia musim keempat guys. Kita akan bermula Aidilfitri ni insya-Allah. Saya pastilah ramai juga orang dah tahulah tentang kontroversi-kontroversi yang melanda Syuk sendiri kan. Sebelum ini Melody tak dapatlah untuk menemu bual Syuk sendiri, jadi bila dah jumpa ni kita nak tahulah komen Syuk sendiri apabila kontroversi-kontroversi sebelum ini memberi tempias bukan saja diri you, malahan kerjaya you sendiri. Saya ambil balik ayat tadi, umur pun tahu apa yang berlaku dengan saya sampai saya terjejas dengan apa yang saya sayang selama ni, Radio Hot FM. Saya dah hilang kerja saya dekat sana. Pada saya apa yang berlaku mungkin ada hikmah dia. Segala perjalanan aturan hidup kita Allah dah aturkan yang terbaik. Ingat apa yang berlaku juga adalah kita punya pilihan sendiri. Kalau kita dah buat benda tu, apa yang saya bolehlah cakap, saya redha, saya terima apa yang berlaku. Cuma sekarang ni saya minta doa pada semua, mungkin doakan yang terbaik untuk saya kembali bangun, untuk saya kembali boleh berdiri. Saya perlu kuat sebab saya ada family saya dengan saya masih lagi ada isteri saya masih lagi ada anak-anak saya. Benda tu yang menguatkan saya untuk saya terus move on. Apa yang berlaku yang lepas. Apa yang ke depan ni insya-Allah saya akan cuba lagi yang terbaik dan saya akan cuba terus untuk menghiburkan anda macam dulu-dulu juga. Bila perkara ini terjadi kan, maksudnya bila kontroversi ini terjadi, secara tidak langsung pandangan masyarakat ataupun pandangan orang terhadap Syuk Zahar menjadi lain. Ya, betul. Komen Syuk sendiri apabila image tu, pandangan tu dah lain. Mungkin kalau saya berada kat tempat dia orang, kalau saya pun mungkin adalah netizen, saya pun mungkin tergolong dalam golongan yang macam tu. Jadi saya tak nak salahkan sesiapa. Pada saya di bulan baik ni, saya rasa saya nak ambil kesempatan, saya nak cakap yang saya maafkan anda yang pernah anda kata pada saya apa-apa semua, saya maafkan anda. Dan sekiranya saya ada salah apa-apa pada anda, saya sendiri pun minta maaf. Saya pernah dengar ada satu benda ni pasal pandangan. Kita cuba jadi seperti mata lebah yang pandang pada benda-benda manis dan benda-benda indah. Jangan jadi seperti mata lalat yang hanya memandang kepada benda-benda buruk. Setakat ni macam mana agaknya hubungan Syuk sendiri bersama dengan isteri? Alhamdulillah saya rasa masih happy macam ni sebab saya masih lagi bersama dengan keluarga. Cuma ialah tahun ni pada saya sedih sikit. Saya tak tahu sama ada tahun ni kita boleh balik kampung ke tidak. Cuma tahun ni saya banyak kuat berniaga guys. Saya ada Semut Cafe, bazar dekat Setia Alam, saya ada bazar dekat ICT. Dia ada twist benda tu. Kalau dulu dia mungkin lebih kepada sibuk tentang projek-projek syuting raya apa semua. Tahun ni saya lebih kepada sibuk berniaga. Bercakap pasal cafe Syuk kan, baru-baru ni pun Syuk baru saja melancarkan kan. Orang kata sebelum Syuk melancarkan cafe tu pun ada juga kontroversi yang melibatkan you, yang mana ada video tular yang macam balang air ditolak lah, apalah dan sebagainya kan. Ramai di luar sana yang mengatakan bahawa sajalah tu nak mencipta kontroversi yang lain. Kalau yang kenal saya ni kalau boleh nak elakkan lagi daripada kontroversi adalah, pada saya kontroversi ni bukanlah satu yang baik juga. Tapi kontroversi perlu ukur dalam berniaga. Saya tak nak komen apa-apa tentang kontroversi. Cuma ke depan ni saya rasa fokus utama kalau sebelum ni adalah pada radio, fokus saya adalah kepada bisnes saya. Maksudnya you dah move on lah dengan kontroversi-kontroversi yang ada ataupun melanda dengan diri you tu. Dah move on dah. Gadis tu pun dah tak ada lah sekarang ni. Gadis mana? Awak ke? Ya ke? Awak ke? Tak sedar. Aduh, dah tak sedar. Awak ni.
Apa yang berlaku dalam hidup saya ambil sebagai salah saya sendiri sebab itu adalah pilihan saya. Saya tak nak salahkan mana-mana pihak, termasuklah siapa-siapa sekalipun, termasuklah tumbuh-tumbuhan ke apa, saya tak nak salahkan. Pada saya sendiri yang bersalah. Saya ambil inisiatif untuk saya betulkan. Alhamdulillah semuanya dah okey. Terakhir apa yang Syuing katakan kepada orang di luar sana, di sebalik ramai yang mengecam, ada juga yang orang kata sentiasa menyokong ataupun ada di belakang Syuk kan. Kepada anda yang menyokong saya tu, terima kasih banyak. Ada yang mendoakan saya, ada yang DM nasihat saya apa semua. Alhamdulillah, terima kasih. Saya tak sangka ada peminat yang sampai sanggup DM saya yang macam tu panjang. Tapi kepada yang mengecam saya apa semua tu, saya doakan supaya anda pun berbahagia di bulan-bulan Ramadan ni. Jemput datang mamai ke Semut Cafe. Tak kisah yang kecam ke, yang sokong ke, saya belanja nanti. Ya, Syuk tak salahkan tumbuh-tumbuhan dah. Dia salahkan diri dia sendiri. Okeylah tu. Dia pun dah terima sedar kesalahan sendiri. Apa ni, tali-tali apa ni? Jadi siapalah kita untuk menghukum. Okey, Betul. di bulan yang mulia ni, nanti dah nak masuk bulan Syawal, dah kena memaafkan, saling memaafi dan kita pun sebenarnya dah sampai ke penghujung rancangan sedar tak sedar. Dan kepada anda jangan lupalah, ni nak bagi tahu tiap-tiap minggu kita bagi tahu, jangan lupa untuk ringankan jari jemari anda untuk follow kami di Instagram Melody TV3 ataupun tag kami di Melody TV3 dekat Twitter, dekat Facebook. Sekiranya ada komen-komen ataupun cadangan yang ingin anda sampaikan kepada kami, cakap je apa-apa. Kalau ada masa lebih, insya-Allah kita boleh baca. Tapi selalunya macam kita cakaplah, masa sentiasa mencemburui kita. Betul. Kalau boleh kita nak luangkan lebih masa lagi. Betul. Dan cerita lebih banyak lagi story-story tentang artis hiburan tanah air kita. Tapi itulah, kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. Ya, dan tentunya kita ada banyak lagi cerita-cerita yang menanti anda, tapi tentunya cerita-cerita yang berkisahkan tentang aktiviti artis kita sepanjang bulan Ramadan akan kita siarkan dalam Melody. Dan ingat, Raya keempat nanti, Melody Raya episod pertama akan bersiaran, di mana awal dengan Jana dah bagi tahu tadi, banyak sebenarnya intipati-intipati yang kita akan sajikan kepada anda musim raya nanti, dan juga episod kedua seminggu selepas itu. Okey, nak tanya abang ni cakap-cakap abang puasa ke tak? Abang macam ada banyak tenaga. Puasalah, astagfirullahalazim. Kita puasa. Walaupun kita puasa, kita tak boleh tunjuk orang yang kita puasa. Betul. Puasa tu bukannya salah satu punca untuk kita menjadi lemah dan tak bertenaga. Okey, apa-apa pun, tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi dan berdiri di atas bakat sendiri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat puasa.